Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua hadirin, terutamanya pada para media semua kerana sudi hadir untuk program sidang media hari ini ya. Sebelum itu saya ucapkan terima kasihlah kepada semua yang hadir untuk hari ini. Okey, untuk makluman semua, program hari ini adalah program sidang media di mana kita telah menerima satu aduan daripada ahli-ahli daripada sebuah syarikat orang langsung, di mana mereka rasa mereka dah telah dinayai oleh salah satu syarikat. Jadi hari ini kita akan cuba buat sidang media dan kita akan dengar penerangan-penerangan daripada ahli daripada atau lebih dikali dengan pengadu-pengadu, right? Okey, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan kita punya pertubuhan. Pertubuhan Pelindung Kebajikan Pengguna Masyarakat Malaysia atau PPKPMM yang dahulunya dikenali sebagai Yayasan Pelindung Kebajikan Masyarakat Malaysia, sebab kita telah mendapat arahan daripada pihak pertubuhan untuk menukar nama daripada kata yayasan kepada pertubuhan. Jadi sekarang ni kita bergerak di atas pertubuhan, Pertubuhan Pelindung Kebajikan Pengguna Masyarakat Malaysia. Ya, kita adalah salah sebuah badan yang iktiraf ya, sebagai sebuah badan pengguna bagi memberi kesedaran dan membantu para pengguna untuk mendapatkan keadilan dan hak sebagai pengguna, selain meningkatkan kesedaran mengenai tanggungjawab pengguna serta isu-isu kepenggunaan semasa. Okey, selaras dengan pertumbuhan kita ini ya, kita telah pihak yang masa saya cakap tadi, pihak pertumbuhan telah menerima satu aduan, bukan satu aduan. Aduan ni kita terima lebih pada 170 aduan daripada ahli-ahli dan ejen di dalam sebuah syarikat orang langsung yang dikenali sebagai nama ENF Essential Sdn Bhd mengenai salah guna kuasa pengurusan dan penganiayaan terhadap ahli-ahli yang telah berdaftar dengan mereka ya. Sebagai itu pihak pertubuhan telah menghantar, setelah kita menerima aduan-aduan ini, kita telah menghantar surat kepada pihak tersebut, kepada syarikat tersebut untuk datang berbincang dengan kita lah, untuk bertemu dengan kita. Dan mungkin kita, sebenarnya kita pertubuhan adalah kita bertindak sebagai orang tengah di dalam masalah ini. Jadi kita telah menghantar surat kepada syarikat tersebut untuk hadir ke pejabat kita untuk menyelesaikan masalah inilah. Jadi kita akan kita akan kalau boleh syarikat tu bersetuju kalau untuk datang, kita akan buat pertemuan dia dengan ahli-ahli yang mengadu tadi inilah. Tapi setelah tempoh yang diberi, iaitu tempoh 14 hari kita beri kepada syarikat tersebut, tidak ada apa-apa respon. Jadi kita cuba menghubungi dia pun syarikat dia tak berjawab, dan yang boleh dan syarikat itu pun telah ditutup yang dapat kita apa yang kita dalam siasatan kita lah. Jadi sehubungan itu kita telah berbincang balik dengan para pengadu. Jadi kita dah aduan ni melibatkan kos bernilai hampir jutaan ringgit. Jadi ahli-ahli pun yang mengadu pun lebih daripada 100 orang. Jadi ini yang tidak ada aduan ini, kita yang belum ada aduan lagi masih ramai di luar. Jadi kalau boleh kita tak nak benda-benda ini orang kata berterusan, dan ada lagi orang-orang yang dikatakan arti kata lain boleh kata ditipu oleh orang kata syarikat ini ya. Jadi untuk hari ini, untuk aduan hari ini, insya-Allah kalau kita akan bawa aduan-aduan ini kepada pihak-pihak yang terlibat lah, seperti kebahagian penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, dan juga bahagian jualan langsung, lembaga hasil dalam negeri, dan juga ke Tribunan Tuntutan Pengguna bagi mendapat untuk membuat tindakan terhadap kes inilah. Jadi untuk aduan lanjut, untuk keterangan lanjut mengenai kes ini, jadi hari ini kita jemput bersama pengadu-pengadu untuk memberi keterangan lebih lanjut tentang kes ini, agar mereka agar mereka dapat menuntut hak-hak mereka. Jadi kita serahkan jasanya untuk para pengadu untuk membuat sikit aduan. Serah pada Encik Jo. Okey, berikut adalah isu-isu yang saya nak berkongsi di sini tentang bila kita berurus niaga dengan company ENF yang tak bertanggungjawab dan tak jujur. Okey, masalah dia first ialah logistik masalah dia. So pelanggan-pelanggan akan tunggu, mereka selalu kena tunggu berbulan-bulan untuk baru dapat produk mereka. Dan lagipun bila produk yang mereka pesan, company saya pun tak complete. Okey, ataupun dalam keadaan produk mereka receive ialah telah bocor ke, leaking ke, banyak masalah macam ni. Dan ada lagi ialah dan mereka company selalu kata disebabkan Korea company punya pekerja kena COVID. Dah banyak bulan lah mereka alasan macam ni. Dan sistem mereka kita pun terdapat memang tak dapat support company punya sales. Maksud dia dalam kiraan ini bonus dia tak clear. Dan kebanyakan ini pelanggan bila dapat produk dengan tak ada invoice ada pun tidak clear juga. Okey,
dan terdapat sekali dalam Zoom meeting bila bos dia dengan ahli-ahli company, saya ternampak ada banyak ahli pun dalam 2-3 bulan pun masih tak dapat produk lagi. Okey, dan company ini saya pun telah diterminate oleh company ini dengan tak ada apa-apa alasan. Okey, tak ada apa company punya beritahu. Okey, so saya rasa ini company ialah pertama saya jumpa company yang memang tak bertanggungjawab dan tak jujur dan memang tak hormat apa garis panduan Malaysia, pengguna Malaysia. Saya harap pihak berkuasa mesti kena ambil tindakan untuk macam mana kata, jangan bagi company ini rosakkan pasaran Malaysia macam. Ya, nama saya Lim Chai Seng. Saya join EFF Essential Sendian Berhad sejak Mei 2021. Saya dengan partner saya Daniel Tay, Xiao Long, lagipun kami punya tim bawa banyak bisnes untuk ni ENF ni company. Tetapi kami punya commission sebanyak 120,000 lebih. Dia account release tapi dia company tak mau bagi ini commission. Ini memang dia syarikat penipu. Jadi kemudian hari ini saya datang sini, saya meminta pihak-pihak yang berkenan tolong ambil balik komisen kami. Yang tujuan kedua, saya datang sini, saya tidak mau lagi ada mangsa yang lain terlibat dalam penipuan ini. Maka saya bersuara hari ini, saya amat kecewa dan marah kepada tindakan syarikat ini. Ini memang penipu syarikat. Terima kasih ya. Saya orang Sabah, so saya punya masalah yang yang saya menghadapi masalah yang tim saya menghadapi ialah itu barang yang dipesan tidak sama dengan yang kita terima. So sama itu mereka kasih itu report kan pun palsu, tidak sama dengan itu mereka show itu sertifikat pun tidak sama. So kita minta itu refund pun sampai sekarang pun tidak dapat lah. So mereka banyak itu alasan tidak mau bagi, tidak mau kasih kita punya itu refund. Yang inilah barang yang kita terima, tapi di dalam tidak sama dengan itu barang itu kotak tidak sama. Ini ialah dia punya package ialah kok, tapi ini luar jalan lain. Ini yang kita terima. Yang bukan essential. Sepatutnya produk ialah INC, tapi dia hantar kepada pelanggan ialah ionic nano gold. Actually it's different. Itu report yang palsu punya. Kita ada kau di Lazada kan ada sama dengan ini punya produk. Dan produk gold ini belum di-announce daripada company lagi. That's why kita pun tak tahu apa kandungan dalam tu. So dia boleh hantar kepada pelanggan macam ni. Maksudnya macam pelanggan order A, dia bagi B. Ya. Untuk makluman para media juga, sebenarnya pengaduh-pengaduh ini telah pun membuat laporan polis berkenaan dengan ni. Jadi sebenarnya kita sudah mereka pun sudah kita compilekan semua aduan yang ada di sini. Inilah aduan yang kita telah compile lah. Bagaimana banyak lah di sini ni, dan ini adalah ada polis yang mereka telah buat lah. Ini ada polis yang mereka telah buat. Okey, dan ini adalah ini kita akan maklumat ini kita akan serahkan kepada bahagian penguatkuasaan Kementerian Perdagangan dalam negeri dan awam pengguna lah. Jadi kita mohon kita akan serah ini pada mereka untuk buat siasatan, dan juga ke bahagian Tribunal Tuntutan Pengguna lah, agar apa yang diorang adu ni akan dapat pembelaan yang sewajarnya lah ya. Jadi pihak pertubuhan berharap masyarakat pengguna luar dapat membuat aduan dan melaporkan kepada pertubuhan sekiranya kes-kes sedemikian berlaku kepada mereka lah, dan kita berharap mereka dapat
apa kata hadir untuk mendapat keadilan sepatutnya lah. Jadi pada mereka yang di luar yang ingin membuat pengaduan yang berkaitan dengan kes atau apa juga kes yang melibatkan dengan tuntutan pengguna, mereka sebagai pengguna, kita harap datang ke pejabat kita ataupun boleh menghubungi ke pejabat kita di nombor telefon 03 4288 9303, dapat berhubung dengan Puan Salina, atau boleh menghubungi saya sendiri, Datuk Syida, di talian saya 011 6392 6894. Kita harap pengguna-pengguna di luar lebih berhati-hati dengan kes-kes begini. Sekarang ni memang berluasa kes-kes penipuan atau dengan arti kata lain scammer ni. Jadi kita harap pengguna-pengguna lebih peka dengan apa yang yang terjadi di luar. Kan? Sekarang ni kes penipuan terlalu banyak. Bukan saja kes-kes yang berkalangan ni. Even apa kata baru ni kita ada buat satu program dengan para usaha luar bandar IKS. Mereka sendiri pun ditipu. Jadi apatah lagi yang kita berada di bandar ni, orang sekarang mempunyai apa orang kata ada yang kata yang beyond, lebih tu yang kata ni hanya untuk menipu. Dia orang memang mempunyai perangai dia berbagai-bagai. Jadi kita harap masyarakat luar tolong peka dengan masalah-masalah ini. Jika segala berlaku, seperti saya kata tadi, datanglah ke pejabat pendudukan kita, insya-Allah kita akan jumpa mendapatkan keadilan kepada mereka. Okey, terima kasih bagi Pak Punya. Dan ada apa lagi aduan yang nak cakap? Kes yang lagi berat daripada Saya Encik Loh, saya berasal daripada Kelang. Saya juga salah satu pengedar daripada ENF, dan pada bulan 7 kita ada menekar beberapa package ENF yang besar, iaitu lebih kurang beratus botol. Tetapi hasil yang kita dapat ialah semua botol yang didapat ialah tiada stiker. Selepas itu pada awal bulan 9 mereka telah mengemukakan satu notis di lamaran website bahawa botol yang tiada stiker itu ialah palsu. Oleh kerana itu kita telah berhubung dengan pihak HQ. Mereka telah mencatatkan jikalau anda ada invoice dan ada bukti, kita boleh menampar balik stiker-stiker tersebut. Tetapi apabila barang yang kita hantar balik ke sana, bos mereka, CEO mereka, nama dia Mr. Todd, mereka menyatakan produk kita adalah produk palsu dan tidak boleh ditukar balik. So kami menghadapi masalah ini dan kami mengalami kerugian lebih kurang 100,000 kerana satu botol ialah berharga RM195 dan kita ada lebih kurang 900 botol ke dalam. So saya harap kita sebagai rakyat Malaysia dapat dilindungi oleh undang-undang Malaysia dan saya harap pihak berkuasa boleh membuat sesuatu untuk menyelamatkan kami. Terima kasih. Stiker tu hologram? Stiker je kami. Hologram lah? Yes. So dia datang ni dia macam ni. Dia datang tak ada stiker, tak ada hologram ni. Hologram. So saya dapat yang tak ada hologram. So saya cakap dengan dia, saya nak tukar kepada dia dan saya ada invoice dan saya ada semua bukti penghantaran. Tetapi apa yang mereka kata, oh anda beli ni secara palsu. Padahal barang ni yang jual, bukan saya yang jual. Betul tak? Macam mana nak cakap buktikan palsu? So apa yang kita boleh buat? Kita tak boleh buat apa-apa. Oleh kerana itu kita harap Datuk Syida sendiri boleh tolong kita mendapat balik kita punya kerugian. Purchase semua made through their official website? Yes. Kita semua ada bukti, kita ada kita ada apa? Kita ada black white, kita ada invoice, semua ada. Ini adalah dia punya informasi. Selain daripada itu, selain daripada itu, kita juga telah mendapat target, iaitu sebanyak 11 biji tablet yang harus dibagi oleh pihak company sejak bulan 6 sampai sekarang. Tapi sampai hari ini satu biji pun kita tak mendapat ini. So kita telah mengumpulkan banyak email kepada mereka langsung tidak pedulikan kita. Itulah masalah kita hadapi. Ini ubat apa ni? Itu adalah IC copper, ubat kuat. Sama ada copper. COVID-19. 190, 155. Kata 55 untuk apa? ini untuk protect COVID. Itu Untuk sanitizer. protect COVID. Oh, okey. Untuk menghindari COVID. Ini adalah salah satu ionic nano copper punya kita bagi solution. Solution ni, jika anda menggunakan satu titik campur dengan air dan dikeluarkan menggunakan diffuser tersebut, dia akan mengeluarkan itu copper asam sabel yang berfungsi untuk membunuh virus tersebut yang ada di sekeliling kita. So setelah kita menggunakan produk ini, kami memang menjadi selamat. Tetapi unfortunately kita punya HQ dia tidak menggunakan jalan betul. Dia mengeluarkan notis tanpa berhubung dengan member, menghantar produk yang tidak sama yang ditempah. Itu dah masa-masa kita berlaku. So saya punya grup ada lebih kurang berjuta ringgit, tetapi mereka kebanyakannya tidak dapat barang apa yang diperlukan. Ini berlaku selepas berapa lama? Sudah sejak bulan 5. Kalau dia punya operasi, you start dealing with this Bulan 6 kita start. Dalam masa yang
macam MCO. Pada masa MCO, yes. So kita hanya bertemu dalam Zoom saja. Oh, okey. Dia meletup dalam company ni dalam 3 bulan, 4 bulan macam ni. Sebab dia produk ni memang meletup. Orang semua nak produk macam ni untuk protect COVID. That's why ini CEO memang dia orang yang tak betul lah. So mungkin dia belakang dah cari lain supplier ke apa. So dia bagi kita punya produk semua yang tak sama. Dia beri kesempatan lah kepada Ya, Ya. kesempatan. Dan itu produk semua yang dia beri semua belum announce lagi. Dan kita pun tak berani guna lah macam ni. ini produk iktiraf KTM tu. KKM. Bukan, ini produk tidak dijual oleh This is KKM. a no need KKM. Sebab ini adalah under food grade. Ya, food grade. Ya. Bukan dimakan, di consume Ya, dia. Ya. Pasal dia sekarang very kreatif. Sekarang produk dia letak under beauty product. Oh, healthy product. Not under medication buat misalnya. Yes, yes. Beauty product. Pagi, saya nama Lim Kim Wan dari datang dari Johor. Okey. Sebab saya nak bagi semua rakyat Malaysia tahu ENF company ini yang betul-betul menipu. Sebab saya pakai sebelum kita nak berikan produk ini ENF iDefender INC 60K ini. So after kita sudah order, tengok dia datang make invoice, semua sudah tulis iDefender Go, semua tulis datangnya ini produk. Lepas tu saya cakap saya tak order di barang. Macam mana boleh return? Oh ini memang dia datang ini macam. Itu Tapi saya try pakai, saya hisapkan asap ini, saya pening. Saya tak boleh terima. Semua member tak boleh terima. So bagi dia tahu, dia cakap oh sudah tukar ini. Lepas tu datang lagi satu, langsung pun tak sama ini. Tengok dia punya packaging, dia punya package. Tengok, langsung tak sama. Okey. Lagi saya nak harapkan semua yang member ENF punya, sebab kita pakai produk bagus, kita sharing dengan kawan-kawan semua. Lepas tu kita ENF ada bagi commission bonus. Tapi bulan 6 sampai bulan 7 saya sudah dapat commission 1 sen pun tak dapat angkat. Sampai bulan 8, 9 dia blockkan account saya. Bagi satu email, dia kata Lim Kim Wan bulan 9 hari bulan 10 dekat Avon Life punya platform sharing. Tapi ini memang saya tak ada buatkan sharing dekat Avon Life. Saya cakap dengan company, sebab ini Steve Libo, yang ini CEO dia. Saya tanya, saya bina sharing. Dia cakap, oh tak apa, saya bagikan itu. Tak apa, saya cakap, ini kalau lu tak bagi commission, saya memang bagi report. Oh jangan, dia bagi commission. Dia panggil tunggu sampai bulan 10, sampai bulan akhir. Semalam saya lagi send dia cakap. Sampai dia cakap, oh sudah masuk, tapi tak ada nampak. Memang ini company, ini bos yang betul-betul menipu punya orang. Dia kata you sharing mana? Sharing dalam portal lain. Sharing line main platform, tapi dia company Avon Life. Ini saya memang tak bagi dia main platform buat sharing. Sebab yang kita pakai ini barang memang sudah baiknya. So ini saya nak bagi semua rakyat tahu, ini company betul-betul ada tipunya. Bukan saya satu orang, sudah banyak satu Malaysia. Orang pun kena. Saya baru datang Johor. Saya nak bagi semua rakyat tahu ini. Okay, thank you. Kebanyakan ahli-ahli mereka dah buat withdraw, okey. Tapi sistem je sudah tunjuk okey, accept. Tapi duit tak pergi bank. Banyak kes macam ni. Dia nak jadi member, they have to pay a certain amount of money or you have a We place order. just purchase a product package and Before we hotel straight away somewhere. already be a agent already. So dia tak paksa you nak buat ke tak buat, tapi kita buat sharing. Bila ada sales, dia ada satu kiraan untuk bagi kita bonus lah. Tetapi dalam sistem dia memang tak boleh support dia punya sales sekarang. Sebab more than 10 juta dia punya sales. So dia punya sistem memang tak dapat support. So kita ada Support pengalaman proses. macam support dia punya kiraan. Macam dia punya sistem punya, harus saya dia punya tahap tak dapat support dia punya sales. So dia tak boleh buat kiraan dengan teliti. Mungkin dia kena high end punya sistem. Maksud saya macam ni. So dalam sistem itu ada banyak perkara kita nampak lain macam saja, dia punya kiraan semua tak tepat. So sebab dia sudah jalan, ahli sudah banyak, dia dah susah nak upgrade sistem dia tu. Dia dah susah nak upgrade. That's why 2-3 bulan dunia orang tak dapat produk, semua tak dapat, tak boleh buat apa. Dan dia orang pun tak tahu ada apa cara macam inilah, boleh buat aduan ke apa.
So saya harap yang dalam company itu lain ahli kalau dapat tahu ini sidang, boleh call lah hotline cari Datuk Sidang untuk buat aduan. Produk ni buatan mana? Malaysia. Oh, kat sini. Oh, Malaysia. Bukan China ke mana? Oh, Malaysia. Banyak orang pandai di sini. This why datang sini take advantage. He's the one who introduced it. Dan Bukan dia buat marketing of a local product, tapi dia punya produk made locally. sepatutnya saya geram ialah apa, dia Malaysia punya pasaran, buat company dia buat duit, tetapi dia langsung tak hormat kita punya garis panduan Malaysia punya garis panduan. Kita tengok dia suka-suka dia buat. Dalam company punya term and condition tak teliti, tak clear tau. Dia suka-suka dia tukar dia punya term and condition. Kilang ni sepatutnya di mana ni? KL. Sekejap. Apa? Ya, kat mana? Bukan teacher kan? Tepung. Tepung. Kan aku tahu. Tak ada. Saya ingat dalam company sekarang ada ENF kalau tak silap ahli dia sudah dekat 15,000 Wow. Semua orang takut COVID punya pasal. dalam 3-4 bulan saja tau. Dia take advantage. Dan saya percaya 80% punya ahli semua ada facing masalah, cuma tak tahu nak buat apa saja. Mereka berjanjikan komisen yang banyak kot. So, Bukan, commission dia bukan janji mesti semua ini company jalan langsung, dia ada satu marketing plan. So marketing plan dia tak suka, cuma duit dia tak bayar. Banyak orang sudah qualified tapi duit itu susah nak claim. Macam ni. Macam saya punya account ni lah. Account ni untuk ENF, account saya memang sudah ada lebih kurang 120,000 campur itu Black Diamond dia mega bonus 40,000. Tapi bila saya nak withdraw pergi bank, dia company dia account sana dia release, dia show release. Tapi dia punya wang tak mau kasih saya punya bank. Ini lah. Ini sudah penipu lah kan. Dia sudah buat withdrawal. Sistem accept. sudah release. Tapi dia wang dia tak mau pergi sampai bank. Ini sudah penipu lah. Ini betul-betul syarikat penipu. Lagipun banyak masalah dia pun ada. Banyak orang pun kena, kita Malaysian. Sekarang sampai sekarang you punya isu, you punya commission tak dapat. Bukan you punya consumer tak dapat barang. Semua orang kena. Ini isu semua orang kena. Saya punya kumpulan saya tim pun ada 5,000 lebih orang tahu. Banyak orang pun menghadapi masalah banyak. Oh yo, tegak sambil rambut tegak. 5,000 orang. 3 bulan lebih saja. Pasal orang semua ini produk Memerlukan ini produk lah. Sebab Boleh membantu orang. timbang ini punya case. Kita sini yang mewakili yang lain ahli-ahli Lagi kumpulan saya bawa dia banyak komplain produk datang kalau sama nanti order satu paket besar 5,000 dia datang 20 botol dalam setengah punya cair saja. Itu banyak masalah. Memang banyak masalah. Order 1 bulan, 2 bulan dia masih pending. Itu barang pun tak ada hantar. Banyak. Tapi ada banyak orang dia tak keluar. Saya punya kawan pun kena COVID sudah pun barang pun belum sampai. Macam mana? Saya punya kawan salah satu member lah dia order ini produk 5,000. 5,000 botol. 5,000 ringgit Package. 40 botol lah. Dia tunggu sampai 1 bulan sampai lama dan hantar pergi sana. Tapi itu Korea Service tidak begitu lama punya. 1 minggu pun boleh sampai punya. Tapi dia mau hampir 1 bulan lebih pun belum dapat itu produk. Sampai dah kena COVID. Macam excuse lah, kena korekin barang kena korekin. Dia selalu kata Korea company kita kena COVID. Tapi Saya kena. lepas tu kita bising kalau dia hantar pergi sana tapi barangnya pun kekurangan itu ml kurang tidak sama dengan itu Volume lah, dia punya volume. kita pun minta refund lah. Tapi sampai sekarang pun Dan sepatutnya dia yang baru keluar punya produk, kita dah lab test lah, memang tak ada kesan dia. Tapi dia boleh buat macam ni. Macam mana tu kita?
Okey, sebenarnya pihak pertubuhan memang memandang serius lah berkenaan dengan kes ini. Jadi kita harap, dan saya menyuruh jugalah kepada pihak-pihak jabatan yang berkaitan juga mengambil serius tentang kes ini, sebab ini dah melibatkan orang kata masyarakat Malaysia dan hak pengguna. Jadi sebenarnya macam saya cakap tadi, kita akan hantar laporan ini kepada bahagian pengawasan Kementerian Pengurusan Luar Negeri dalam minggu ini juga. Ada juga jabatan-jabatan lain seperti Keputusan Pengguna juga bahagian jalan langsung. Jadi kita harap jabatan ini boleh mengambil tindakan secepat mungkin dan para pengguna dan para pengadu ini mendapat pembelaan yang sewajarnya dengan cepat. Jadi saya minta juga para media untuk lebih mewanwarkan benda ini kepada masyarakat luar agar mereka pun tidak orang kata terlibat ataupun dia tidak orang kata melibatkan diri dalam kes ini. Jadi ini harapan kita sebagai pengguna lah. Jadi saya orang kata kes ini memang kes yang orang kata yang agak serius, memang serius sangatlah bagi kami ya. Jadi kita harap orang kata benda-benda perkara ini tidak akan berlaku lagi pada masa akan datang. Itu sajalah. Shelternya ada lesen. Ada lesen punya. Tapi dia tidak mematuhi kata ujian lesen. Dia buat macam scam. Memang kita ada dia punya detail semua. Kita ada dia orang punya, ini dia punya catatan syarikat dia orang. Ini kita ada. Dan saya share dia orang lah. Okey, dan ini Bukan mati pasal publik, mati pasal dia kan? ya lah. Wah. Ini okey, ini dia orang punya. Oh sorry. Ini saya jualan langsung ya. Ada lesen tapi scam. Yes, ini yang kita jadi hairan juga ni. Kekuatannya scam. Tapi dia ada license. Apa license scamnya? Nak, ini dia orang punya ni lah. Nak tunjuk dekat tu dia orang punya founder dia lah. Tiba ada colour. Ini ada colour, ini ada colour. Ini. Penipu buat. Okey. Betul. Dia duduk American. Ni kita sedap datang buat tipu dengan kita. Ni surat daripada pihak pertubuhan mohon dia orang hadir. Kita dah hantar pada dia orang. Ini daripada pertubuhan mohon setelah kita terima aduan, ini surat yang kita hantar pada mereka lah. Oh, dia dah kena show cause lah. Ya, kita dah hantar kat dia orang semua untuk dia orang panggil dia orang datang, dan juga email lah kita hantar dia orang tapi dia orang tak ada respon. Jadi kita terpaksa lah panggil buat media jugalah untuk uang kepada luar sebab dia orang tak nak datang berbincang. Jadi kita ambil tindakan inilah untuk buat sidang media lah. Ya. Okay, good morning everyone. Okay, my name is Kelvin. Saya orang Johor lah. Okay, saya join itu EMF pada bulan 6. Okay, masalah yang pertama. Okay, I join bulan 6. Tapi saya receive order pada bulan 7. Selama 1 bulan. So, ini problem saya akan bagi itu leader-leader tahu lah. Tapi saya itu member saya yang datang masuk lah. Pun sama. Mereka tunggu itu order selama 1 bulan atau 2 bulan. Ini problem yang pertama. Problem yang kedua, pada bulan 9, my account saya sudah terminate without any reason. The GM, EMF meter, dia panggil saya tahu want to sign the contract yang immediate agreement. We cannot acceptable the contract. So many members also face this problem, not only one. Okay, so this problem I call the customer service, then don't want to reply. Okay, ignore our feedback. Okay, and the problem yang ketiga, the company have come out announcement notice say that if the product you not receive within the 2 and 3 days, you can bring back the shipping fee. But this only is coming out. Many customer wait along 1 month and 2 months just receive the product. But when they receive product, the product is different. So my customer and the member ask for refund, but the company don't give any response to us. So this is the main problem So it's hard to maintain to do this business. Yeah. So if the product you can see the product when the customer member see the product is like this. So it's a very serious thing. So this problem the company don't want to face. So we need to guarantee the product to the member. So this loss we need to burden the loss. Yeah. So this is a very serious thing for this company. Yeah. So initially the product is a good product. It's a good product. Ini produk memang ada dengan banyak punya medical report dah. Bukan cakap saja. That's why dia meletup. Sebab sekarang this product is a need. Dia bukan macam produk. Tapi sekarang produk ni dia bukan produk yang sepatutnya dah. Dia dah tukar produk ni. Ya. Kita tahu dulu.
Dulu dia ialah I Defender INC. Sekarang dia sudah tukar ke I Defender Go. Oh, Tanpa menghubungi atau tanpa membuat notis kepada semua member. Ahli-ahli. Pakai tam dia, hantar dia. Ya, dia bagi macam ni saja. Sertifikat nah, okay. yang palsu. Dan tentu mereka juga mengemukakan sertifikat yang palsu. Ini kita Produk. berjumpa di dalam Lazada lah. Sebenarnya produk ni brand lain. Tapi dia punya orang punya sertifikat. Nah, kita dapat itu.这里圈出来的可以照跟点吗？你拿起来给他看，两只手握住。 Sertifikat palsu lah ni. Yang punya orang punya sertifikat lah. dia editkan sertifikat orang lain. Dia guna orang punya. Ya, ya. Tak sama kan? Tak tahu. Tahu. Ya, mereka sendiri pun tidak tahu ke mana. Takut kalau dia guna, takut orang lain owner tahu, owner boleh sama kan? Ya, memang. Sebab ini adalah yang benar yang betul punya dia punya nama, tapi masa mereka pakai INF tapi hack sudah. Dia ada orang punya company punya nama. Ini baru original. Ya. Ini yang original, ini tiada ada punya nama. Sudah hack sudah. Sama itu resepi pun dia punya itu resepi. Gabungannya dia pun hack orang punya gabungan. Ini dia INF kan, dan ini ada dia punya nama. Dia hack sudah. 第四，这不变掉的。 You think dia ni memang startup scammer ataupun benda ni terjadi selepas dia ada masalah? You what do you think? Kalau dia scammer produk tu memang produk I kosong kan? Ya, betul. Kan? Betul. Tapi dia came out with good product. But halfway dia ada problem. Because he cannot meet the demand. So dia beyond expectation lah. Dia ingat dia boleh jual 2 lori. Sekarang demand 40 lori. Kan? So dia caught in between lah. Atau macam mana? What do you think? Ini lebih kepada apa yang kita terima daripada pandangan pengadu-pengadu ini. Bagi pihak kita, conclusion bila kita buat, dia orang ni lebih kepada penganiayaan. Jadi kalau kata macam scammer, dia orang terus hilang, dia orang tak muncul, once dia orang balik, itu boleh dikatakan penipuan. Jadi lebih dia orang ni macam dia orang kata tadi, dia orang tak mampu untuk apa orang kata cover apa yang demand tu. Jadi dia orang akan mula apa orang kata ambil jalan-jalan lain supaya apa yang dia orang rasa benda ni tak dapat orang kata orang kata inilah oleh dia punya ahli-ahli ni. Dia cuba juga untuk selesaikan masalah dia, tetapi benda tu tak sepatut apa yang dijanjikan kepada mereka. Jadi saya rasa lebih kepada penganiayaan lah kan. Jadi kalau kata macam keadaan duit everything apa sebenarnya commission tak dibayar apa semua tu, mungkin saya rasa macam saya kata tadi lah, dia mungkin tak dapat nak cover apa yang ni lah. Jadi itu conclusion yang bisa kita buat lah. Kalau kata penipuan scammer tu dia tak sampai ke tahap tu lagi lah. Buat mana apa yang kita terima sekarang ni. Saya rasa itu pandangan saya lah. Kan? Betul setuju? Ya, ya. Setuju. Ya. Sayang lah. Tapi bagi kita dengan pengalaman saya lah, saya rasa ini American dia memang orang minda yang tak betul. Sebab minda yang tak betul. Orang yang bukan jujur. Sebab dari Malaysia dia dapatkan produk yang hebat macam ni, dia tak tolong orang. Tapi dia buat yang kerja yang gila-gila yang kita tak boleh accept. Ya, orang order A dia bagi B. Mana boleh macam ni? Dan the logistic, you have to wait until 2 month, 3 month then you get your product. This is tak logik mah. Bukan, mungkin dia kata kalau company ni baru mula dalam sebulan macam ni, it's okay. But no, until now is the same. Selalu bagi alasan kata Korea company pekerja kena COVID. Mana ada macam ni? Betul tak? That's why sekarang dia INC bukan ambil daripada yang the first supplier. Dia sudah cari lain supplier untuk buat. Dan kita pun sudah pergi lab, memang kita ada proof lah. Kalau tidak, kita tak berani duduk sini tuntut macam ni. Kita dah ada proof, produk itu memang air saja lah. Bukan yang first batch punya, betul-betul professional punya INC lah. So saya rasa ini dia sudah memang memainkan rule and regulation Malaysia, pengguna Malaysia lah. Dia tak hormat langsung lah. So saya harap pihak berkuasa kena ambil tindakan kepada company yang tak jujur macam ni. Secepat mungkin lah. Ya. Minta secepat mungkin. Pasal sekarang tiap-tiap hari dia lagi buat itu Zoom lah, Zoom meeting yang bagi orang mari beli barang setiap hari. Hari-hari ada Zoom. Bahasa Inggeris Until now. Dan saya akan beri few nama, beberapa nama leader besar dalam company itu.
Sebab dia orang memang tahu masalah banyak begitu, tetapi hari-hari dia orang buat Zoom juga. Ini field leader, dia punya nama saya mungkin akan hantar kepada Datuk Sida. Specialist dia punya GM Victor. Ini dia memang pakat dengan bos itu lah. Dia memang sudah tahu banyak masalah. Kita dah banyak proof lah. Dia pandai pakai Zoom. Ya. Ni pilihan raya negeri Melaka pun dia mesti pandai pakai Zoom. Berkepin benar Zoom. Dia pakai Zoom lah. Kami takut lagi banyak rakyat Malaysia yang tak tahu lagi kena tipu. Because they think this product if I take I can prevent, but it's not. Sekarang sudah tak sama. That's why ada banyak family sudah kenal, whole family kenal. Dia orang guna ini tau. Yalah. Tapi sudah dijangkit. Saya rasa ini sudah terlampau lah macam ni. This thing is like an insurance. Kalau you tak langgar, you tak tahu boleh claim tak claim. Insurance ni. Okey, bukan polisi saja. Kalau you tak langgar orang, you tak kena langgar, you pun tak tahu ada tak ada insurance. Kan? Kecuali buat-buat lah. Bukan you sudah tahu, buat tak buat. Kan? Okey, ada alasan yang lain? Okey, so bila nak bawa bebannya juga ke Kementerian Perdagangan? Okey, kita akan cuba secepat mungkin yang boleh dalam minggu ni, insyaAllah kita akan cuba. So kita akan menghubungi pengarah bahagian penguatkuasa dulu sebelum kita berjumpa dengan dia. Jadi kita akan terangkan dulu sebelum kita buat penyerahan kepada dia, kita akan hubungi dia dulu lah untuk buat atau berjanji dengan dia. Dan saya berharap yang ialah dengan keadaan sekarang ni mungkin kita tak boleh hadir ramai kan untuk berjumpa dengan dia. Jadi kita sebelum masa kita nak hantar tu, kita jemput juga dah beberapa orang pengadu. Jadi kita arrange kan. Jadi kita akan berjumpa dengan dia, insyaAllah, dan bersemoga dengan dia. Kita harap dia dapat ambil tindakan yang secepat mungkin lah. Sebab kita ada maklumat dia tengah ubah lah nak pergi lain negara. Kita sudah ada maklumat. Oh, pindah operasi. Ya. Ni pandai. Okey. Okey, ada apa? Okey, saya ucap terima kasih banyak-banyak lah kepada semua pengadu. Jadi kita akan bawa kepada Kementerian Pengguna Dalam Negeri bahagian penguatkuasaan. Ini dia orang boleh ambil tindakan yang cepat lah. So, 慢慢讲吧，不然听不清楚。 1, 2, 3. Syarikat ENF mesti didukung. Syarikat penipu! Penipu! 讲话语，奸商 ENF 奸商，要打倒他！奸商，骗子！骗子。骗子。 OK。